Saya pun mengambil satu sentimen yang sama dengan Datuk Muhammad Said, Sasterawan Negara. Ini soalan yang agak ganjil pada saya. Pertamanya, kalau kita lihat daripada segi banci rasmi 2010, ya, umat Islam di negara ini sudah mencecah atau melebihi 61%. Lebih kurang 20% penganut agama Buddha, Kristian lebih kurang 9% lebih. Jadi dalam keadaan seperti itu, bagaimana boleh dikatakan Melayu dan Islam itu terancam? Dan seperti yang saudara pengurusi katakan tadi, saya diminta untuk melihat persoalan ini daripada sudut perlembagaan. Pada saya, terutama selepas 2008, ya, selepas 2008 dan telah pun diperkuatkan oleh 2013, kedudukan Melayu dan Islam tidak terancam, bahkan semakin kukuh sekarang. Yang terancam mungkin UMNO, dan ini yang jadi soalan terancam sekarang ini, ya. Jadi pelik dalam keadaan seperti yang disebut oleh Pak Samad tadi, begitu ramai Melayu dan negara ini masih dalam kerangka Melayu. Orang bicara bertanya soal adakah Islam dan Melayu itu diancam ataupun terancam. Perkara yang pada saya sangat pelik. Tak apalah, dari segi perlembagaan, ya, saya katakan dia selamat itu oleh kerana untuk meminda peruntukan mengenai Islam dan Melayu itu memerlukan yang pertamanya 2/3 majoriti yang sudah tidak ada lagi. Sebab itu sekarang ni nak pindah bilangan kerusi di parlimen pun problem, ya, kerana majoriti 2/3 yang dalam bilangan 222 kena ada 148 kursi di Dewan Rakyat, paling tidak. Sudah tidak ada lagi. Jadi dengan kata lain sudah selamat, ya. Kenapa saya katakan selamat? Oleh kerana pindahan itu memerlukan 2/3 majoriti. Kemudian kalau melibatkan soal Melayu dan Islam itu, kebanyakan memerlukan persetujuan ataupun konsen Majlis Raja-Raja. Jadi sebenarnya dulu pun sebelum 2008 selamat, ya, kecuali ada beberapa insiden di mana UMNO menggunakan tekanan, menggunakan media mereka untuk mengugut raja-raja lain, ya. Dan kalau kita tengok, saya nak sebutkan dari segi perlembagaan negara kita ada perkara 38 pasal 4, ya, artikel 38 clause 4, ya, dan juga 159 pasal 5, ya, 159 pasal 5 perlembagaan persekutuan yang mengatakan bahawa perkara tertentu hanya boleh dipindah dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Maknanya kalau katakan, ya, orang Melayu tidak ada kuasa pun, ya, masih lagi ada penghalang ataupun ada lagi break yang boleh melindungi peruntukan Melayu dan Islam itu. Jadi dengan kata lain, kalau daripada sudut perlembagaan, perspektif perlembagaan, tidak mungkin, ya, peruntukan Melayu dan Islam itu boleh dimansuhkan, dipindah ataupun dipadam dari perlembagaan. Saya tidak faham, ya, asas mengapa perkasa ISMA dan sebagainya dan UMNO itu macam orang gila tersokit tolong sana kemari hari ini. Cuma yang jadi masalah barangkali soal pelaksanaan, soal pengisian. Ya, itu betul. Kalau soal pengisian itu betul. Peruntukan itu ada, tapi adakah sudah diisi? Nah, itu belum kita tahu. Bahkan kalau dalam konsep demokrasi, saya pikir kalau sudah lebih ataupun sudah hampir 60 tahun kita merdeka, ya, bahkan kalau kita tengok perkara ataupun kedudukan istimewa Melayu sudah lebih 60 tahun, sebenarnya sebab tahun 48 lagi, ya, dalam Federal International Agreement tahun 48. Maknanya sampai sekarang sudah begitu lama dan kita masih bercakap isu ini, bermakna UMNO, yaitu yang memegang kuasa, gagal memenuhi atau melaksanakan tuntutan itu. Jadi yang terancam itu bukan Melayu, bukan peruntukan itu, tetapi kedudukan parti yang memerintah selama ini, sebab dia dipertanggungjawabkan, ya. Dan dalam sejarah kita memang telah berlaku, ya. Saya nak sebutkan tahun 1994, pastinya YB Saudara Kitsia masih ingat tadi bagaimana perlembagaan dipindah, ya. Kuasa Raja-Raja Melayu dicuri oleh UMNO, ya. Tahun 1994 selepas pindahan berhubung dengan immunity, ya, kuasa Raja-Raja Melayu dicuri oleh UMNO, dipindah tanpa dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Walaupun
perkara itu sudah dimasukkan dalam perlembagaan, tetapi pada saya tidak sah. Ya, jadi apa yang kita lihat adalah dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, UMNO langgar perlembagaan. Jadi maknanya sekarang ini yang terancam ini bukan peruntukan, tetapi UMNO sikap itu. Dan sekarang dengan lemahnya UMNO, saya pikir ini selamat. Jadi soalannya tadi, adakah kedudukan Melayu dan Islam terancam? Saya pikir selamat, karena orang yang suka mencuri ini dah lemah sekarang. Ya, jadi pada sekadar bukan isu lagi, bahkan dia sekarang ini harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu saya tidak faham mengapa bekas Ketua Hakim Negara Tun Hamid Muhammad dia minta supaya PAS sokong UMNO. Dia tak faham ke sejarah apa yang berlaku tahun 2024 dahulu. Ya, PAS masuk dalam barisan yang tendang keluar. Ya. Dan satu lagi perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau bercakap soal akta hasutan. Dia kata akta hasutan jangan mansuhkan sebab dia kata perlu untuk mengkritik kerajaan. Maknanya Tun Hamid melihat bahawa demokrasi itu perlu, ruang itu perlu. Ya. Dan saya melihat the way forward bagi orang Melayu ialah mengenai demokrasi and constitution. Itu saja cara orang Melayu untuk maju ke depan. Tetapi dengan sikap seperti itu, dengan menganjurkan supaya PAS itu masuk dalam UMNO, bermaknanya check and balance akan berkurang, demokrasi akan lemah. Ya. Pimpinan akan semakin immune daripada kritikan. Dan saya pun heran bagaimana bekas Ketua Hakim Negara ini boleh bercakap begitu. Tatkala Perdana Menteri sendiri, ya, Datuk Seri Muhammad Najib kemarin dalam konvensyen UMNO Kuala Lumpur mengaku bahawa segala projek itu tak sampai kepada sasaran, ya, pada kroni dia, ya, bagi bantuan sampai ke dalam tangan dia, buat projek sampai kepada orang UMNO. Jadi ini menyebabkan sasaran ataupun tujuan asal, ya, peruntukan kerajaan tak sampai. Bagaimana bekas Ketua Hakim Negara boleh meminta PAS sokong UMNO dalam keadaan Najib ini sudah berasa pening dengan sikap orang UMNO, politik orang ini tadi. Tuan-tuan sekalian, akhirnya saya nak menyebutkan bahawa sebenarnya kalau bercakap soal masa depan, soal bagaimana nak menjaga, ya, memastikan Melayu dan Islam terancam, saya fikir kena ikut perlembagaan. Sebab itu saya malam ini dalam konteks lanskap politik negara sekarang ini, saya fikir, ya, adalah lebih selamat, lebih terjamin, ya, mempunyai seorang Perdana Menteri, ya, dari DAP yang bukan Melayu dan bukan Islam, ya, daripada Perdana Menteri Melayu dan Islam daripada UMNO tetap melanggar perlembagaan. Ya, seorang Perdana Menteri yang bukan Islam, yang bukan Melayu, ya, yang patuh perlembagaan, yang constitution compliant, itu lebih baik daripada Perdana Menteri Melayu yang menganggap perlembagaan sebagai scrap paper. Scrap paper tuan-tuan dan puan-puan sekalian digunakan oleh Dr. Mahathir sebab itu dia mengkritik programan kerana selalu sangat bida perlembagaan, tetapi bila dia Perdana Menteri lebih teruk lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya jaminannya ialah bahawa kita kena pertahankan sistem kita, kita pertahankan perlembagaan kita, dan itu sebenarnya yang menjamin sama ada Melayu dan Islam ini selamat di Malaysia. Terima kasih.